أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cik Tia, Kak Rozi dan seluruh tim rumah ngaji negeri Johor, seluruh para pelajar, ibu-ibu, akak-akak, adik-adik yang menjadi tetamu Allah. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan sebanyak-banyaknya keampunan untuk majlis Al-Quran pada petang ini. Dan saya akan menyambung siri yang keempat mengenai suratul Qasas. Kita juga akan bersama dengan wanita yang keempat yang berada di belakang tabir perjuangan Nabi Musa AS. Dan fokus kita adalah surah yang ke-28 dari ayat 25 hingga 28, iaitulah pada muka surat 388, muka surat 388 Al-Quran. Jadi mari kita lihat sepintas lalu ayat-ayat yang akan menjadi perhatian kita sambung daripada siri sebelum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Dan salah seorang daripada kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik diambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat diberikan kepercayaan. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Fa in atmamta 10 famin 'indik. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Dan Syekh Madian itu berkata, sesungguhnya aku berniat ingin menikahkan engkau dengan salah seorang daripada kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuannya bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah satu kebaikan daripadamu, tetapi aku tidaklah berniat untuk memberatkan engkau. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk daripada orang-orang yang baik. Qala dhalika baini wa bainak ayyuma al-ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dengan engkau, yang mana kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan lagi ke atas diriku nanti. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Baiklah, kita telah mengikuti pada siri yang lepas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa Nabi Musa alaihi salam yang telah berdoa selepas membantu dua wanita Madian memberikan air kepada kambing-kambing milik mereka. Pada minggu lepas kita sudah berbicara tentang bagaimana Musa alaihi salam menyahut seruan daripada orang tua kepada dua wanita berkenaan. Musa alaihi salam telah sampai ke rumah kediaman Syekh yang tua berkenaan, ayah kepada kedua-dua wanita Madian, dan berlakunya perbualan dan dialog. Dan Musa qassa alaihi al-qasas. Musa menceritakan dari A to Z apakah sebenarnya telah menimpa beliau dan siapakah sebenarnya beliau, sehingga Syekh berkenaan memberikan jaminan, mulai saat ini engkau akan berada di sini dengan penuh keselamatan daripada ancaman kaum yang zalim seperti Firaun tadi. Baiklah, ibu-ibu, akak-akak yang saya hormati sekalian, pada babak-babak yang membabitkan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kita telah diberikan faham bagaimana salah seorang daripada anak Syekh telah menyarankan kepada ayah mereka untuk mengambil Musa bekerja, menggantikan tempat mereka yang selama ini
mencari air, memberikan air, membawa kambing-kambing kepada sumber air. Sedangkan kerja berkenaan lebih sesuai kepada seorang lelaki berbanding perempuan. Maka mereka mencadangkan agar ayah ambil Musa bekerja. Dan lebih baik kami perempuan ini berkhidmat kepada ayah dalam rumah ini, tidak perlu lagi keluar sana mengambil pelbagai risiko kepada diri kami dan kepada diri ayah yang ditinggalkan oleh kami berdua. Jadi mereka mencadangkan. Dan cadangan anak perempuan ini telah disahut oleh ayah mereka, sehinggalah sampai ke satu tahap si ayah bukan sekadar mengambil Musa sebagai pekerja, bahkan menyatakan cadangan kepada Musa selepas berbincang dengan anak perempuannya itu untuk menikahkan Musa alaihi salam dengan salah seorang daripada anaknya, dengan mahar perkahwinannya adalah bekerja selama 8 tahun. Dan kalaulah Musa dapat genapkan 10 tahun, itu lebih baik. Namun itu tidaklah diwajibkan daripada syekh ini kepada Musa. Dan berlakulah perjanjian, dan Musa alaihi salam telah mengembala kambing selama 8 atau 10 tahun. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Musa telah menyempurnakan kepada tahap yang paling banyak, qada aktsaruhuma wa atyabuhuma. Musa, berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas menyatakan Musa telah menyempurnakan kepada tahun yang paling banyak, yakni 10, dan dengan cara yang paling baik beliau berkhidmat kepada syekh tadi mengembala kambing. Itulah cerita yang tersurat. Tetapi apakah yang tersirat? Mari kita bincang bersama-sama. Mari saya kongsikan kepada ibu-ibu, akak-akak semua, apakah tadabbur pengajaran yang boleh diamalkan dalam kehidupan kita daripada ayat yang kita bacakan tadi, daripada cerita yang disampaikan tadi. Sebelum kita pergi kepada pengajaran, izinkan saya berkongsi terlebih dahulu beberapa maklumat-maklumat yang ada di dalam perjanjian lama ataupun Israiliyat. Ada yang batil, ada yang kelihatannya neutral. Maksud neutral adalah barangkali ya, barangkali tidak. Okey, kita kongsikan terlebih dahulu apakah cerita Israiliyat ataupun cerita dalam kitab Yahudi, apa cerita dalam kitab Talmud yang ada kaitan dengan babak ini. Pertama sekali, di dalam Israiliyat menyatakan bahawasanya Musa alaihi salam telah berkahwin dengan Safura, nama wanita yang menjadi salah seorang daripada anak syekh ini. Nama beliau Safura, ataupun pelbagai sebutan, tetapi dikatakan ada kaitan dengan usfur, nama kepada satu spesies burung, ya, usfur. Wallahu alam, itu tak penting. Yang penting ada persamaan maklumat Al-Quran yang benar dengan perjanjian lama, di mana memang ada perkahwinan. Memang Musa alaihi salam berkahwin dengan salah seorang daripada anak Syekh Jathrum ini, ya. Namanya Jathrum, tak tahulah nama sebenar dia apa. Tetapi perjanjian lama bagi tahu nama syekh yang tua ni adalah Jathrum, dan anaknya adalah Safura binti Jathrum, telah berkahwin, dan Musa dikurniakan 2 anak. Wallahu a'lam. Musa dikurniakan 2 anak bernama Jershum dan Ya'zir. Itu cerita dalam Jewish Encyclopedia, dan juga cerita yang datang juga daripada Talmud. Nombor 2, menurut Old Testament juga, semasa Musa duduk di Madian ini, Fir'aun yang mencarinya telah mati. Maka Fir'aun yang baru telah menggantikan, ya, Fir'aun yang telah mati. So Musa berdepan dengan Fir'aun yang berbeza daripada Fir'aun yang membesarkannya. Jadi ini adalah cerita dalam Israiliyat yang kelihatan bertentangan dengan Quran punya penerangan, siyak ataupun macam mana Quran punya cara menerangkan. Kerana berdasarkan keterangan Al-Quran, Fir'aun yang sama sebenarnya berdepan dengan Musa alaihi salam nanti. Ini adalah babak sebelum Musa menjadi Nabi. Ini adalah babak Nabi Musa yang sampai ke Madian, yang 10 tahun selepas itu beliau akan kembali ke Mesir untuk menjalankan tugas sebagai Rasul kepada Fir'aun. Tetapi
Fir'aun yang sama menurut Al-Quran berdasarkan isyarat-isyarat Al-Quran, sedangkan dalam Old Testament mereka memberitahu Fir'aun yang berbeza. Jadi itu ada pertentangan, jadi kita peganglah kepada Quran. Dan lebih menarik lagi, ya, di dalam Old Testament, ya, di dalam Jewish Encyclopedia khususnya, Maududi menyebut di mana Musa sepanjang duduk dalam rumah Syekh itu, ya, beliau memang berminat dengan Safura. Selepas beberapa hari menumpang dalam rumah orang tua ini, ya, dia berminat dan mula menyatakan hasrat untuk menikahi Safura. Ini bertentangan dengan Al-Quran, kerana Al-Quran tidak menyatakan Musa yang berkenan. Berkenan tu datang daripada bakal mertua dia, datang daripada ayah kepada dua wanita ni. Jadi tidak ada aksi-aksi kau jeling aku jeling kau. Tak ada aksi tu. Yang berlaku adalah Syekh ini melihat kepribadian Musa. Berdasarkan proses interview yang berlaku, waqassa alaihi al-qasas, beliau baru menyedari, Syekh mula menyedari, Jathrum mula menyedari, ini bukan calang-calang lelaki rupa-rupanya yang membantu kamu berdua. Beliau adalah putera Raja Mesir. Beliau adalah pegawai paling kanan kepada Fir'aun. Ini bukan calang-calang orang, wahai anak-anak perempuanku. Rupanya cerita yang dia sebutkan tadi menunjukkan siapa beliau. Jadi, ya, ayah nak dia stay dengan kita. Dan lebih daripada itu, ya, melihat kepada cerita anak perempuannya pula, di mana lelaki ini membantu mereka memberikan air kepada kambing-kambing, maka bertambahlah hasrat ayah untuk tidak sekadar lelaki ini menumpang buat sementara waktu, tetapi dijadikan menantu. Begitu. Jadi itu antara perkara-perkara tersurat daripada Quran bersama dengan tambahan daripada Israiliyat. Ada yang selari dengan Quran, ada yang bertentangan dengan Quran. Okeylah. Mari kita ambil beberapa pengajaran. Pertama sekali kita nak belajar pada petang ini adalah Musa alaihi salam meninggalkan Mesir sebatang kara. Sampai ke Madian sebatang kara. Tak ada apa-apa pada dia. Baginda hilang segala-galanya. Hilang nama, hilang kerjaya, hilang keluarga, hilang makanan, hilang minuman, kebuluran. Tetapi beliau membantu orang yang dalam kezaliman, wanita-wanita yang dizalimi. Dan lihat rezeki Allah Ta'ala bila kita mengutamakan orang lain lebih daripada keperluan kita. Allah telah menjadikan Musa mendapat kediaman, keselamatan daripada Fir'aun. Musa mendapat kerjaya mengembala kambing, dan Musa mendapat keluarga. Mudahnya Allah Ta'ala mengatur rezeki dari sumber yang tidak diduga kepada Musa alaihi salam hambanya. Ya, tuan-tuan, kita berada di dalam pasca COVID-19. Musibah COVID menyebabkan ramai yang dibuang kerja. Kita perlu menjadi Musa alaihi salam. Janganlah terlalu meletakkan expectation. Ya, kita ni dah tak ada kerja apa dah ni. Nak kerja macam dulu-dulu pun dah tak dapat. Pendapatan pun dah tak berapa masuk macam dulu-dulu. Jadi bila kita dah tahu itu realiti baru, kita kena belajar jadi Nabi Musa alaihi salam. Di mana bila wanita itu datang balik pada dia, dia memanggil Musa untuk menyahut seruan ayahnya. Ayah panggil kamu nak bagi balasan ke atas apa yang kamu telah bantu kami tadi. Musa terus menyambut. Musa terus pergi kepada syekh berkenaan. Dan Musa menerima cadangan daripada syekh berkenaan untuk bekerja dengannya mengembala kambing. Tuan-tuan fikirkan sejenak. Ini adalah putera Raja Mesir. Ini adalah orang yang pernah mengecapi kehidupan senang lenang dalam istana Fir'aun 30 tahun. Ini adalah orang besar dalam kerajaan yang paling hebat di dunia waktu itu. Tiba-tiba mengembala kambing je.
Musa alaihi salam tak pernah kata, alahai takkan mengembala kambing je, saya punya kerjaya. Musa menyedari dia tidak akan dapat lagi dunia dulu. Dia mengiktiraf apa yang Allah Ta'ala sedang aturkan kepadanya. Musa tidak mengeluh benda yang dah berlepas. Musa tidak mendambakan benda yang memang dah tak dapat. Musa menerima realiti baru. Musa menerima norma baru. Di mana, tak apalah. Saya tak dapat apa yang saya dapat dulu. Dulu saya selebriti di Mesir. Sekarang saya meninggalkan dunia berkenaan. Tetapi sekurang-kurangnya sekarang saya ada kediaman. Saya ada pakcik tolong jaga keselamatan saya. Saya ada career, at least dapat buat duit. Dan terima kasih pakcik, sudi menikahkan saya dengan anak pakcik. Jadi baginda tidak terlalu mengeluh, mengharapkan benda yang dah tak dapat. Tetapi baginda berikhtiar dengan menyambut seruan syekh ini. Dan akhirnya beliau dapat hidup dengan dunia baru, walau mengembala kambing. So kat sini ada pengajaran tuan-tuan, jangan terlalu mengeluh. Banyakkan bersyukur pada Allah. Di sebalik kita kehilangan banyak benda pasca Covid, sebenarnya kita kena berterima kasih pada banyak benda. Sekurang-kurangnya kita masih ada keluarga, kita masih ada anak, kita masih ada pelbagai potensi untuk dibangunkan sebagai kerjaya baru. Kita masih ada guru-guru untuk kita rujuk. Yang kedua tuan-tuan, yang pertama, jangan lupa catat tu, kita boleh simpulkan jangan mengeluh. Bersyukur pada Allah. Kena cari sisi positif di sebalik negatif, kena cari sisi positif di sebalik ramai orang positif Covid, Yang kedua, kita nak belajar hari ini adalah wanita mesti berani beri pendapat kepada lelaki. Jangan jadi wanita yang ramai, majoriti di universiti, majoriti di tempat kerja, tetapi dalam hal-hal memberi pendapat dalam mesyuarat, malu-malu. Wanita mesti malu dalam hal-hal muamalah dengan lelaki yang berlainan jantina. Sikap ala istihya, safura yang telah kita kupas minggu lepas, mesti kita ambil teladan. Bila kita bercakap dalam keadaan tidak ada pihak yang ketiga. Kena ada rasa malu. Malu tu tembok tu. Malu tu benteng daripada perbuatan tidak baik berlaku. Sebab kita seorang diri, ayah suruh pergi, nak buat macam mana? Dan Musa pula seorang diri bawah pokok ni. Jadi mereka tak bercakap benda yang bukan-bukan. Wanita ini terus bercakap, what's the point? Musa pula tidak dirakamkan Allah respon, menunjukkan dia terus menyahut tanpa bertanya kamu nama siapa, umur berapa. Tidak ada perbualan-perbualan lara seperti itu kerana kedua-dua belah pihak ala istihya. Tetapi anak perempuan ini yang malu-malu tadi boleh bersuara pada ayah dia. Izinkan anak ayah ni bercakap sepatah dua, boleh tak ayah? Dah 2-3 hari dah dia duduk dengan kita ni ayah. Dia bekerja dengan sangat baik. Ayah, maafkan saya salah. Orang tua tu pergi cadang kepada anak perempuannya. 2-3 hari dah dia duduk dengan kita ni. Lebih baik ayah nikahkan kamu. Salah seorang kepada Musa. Tetapi poin saya tadi adalah wanita itulah yang mencadangkan agar Musa bekerja. Dan inilah prinsip mengambil pekerja pun. Iaitulah dua sifat al-qawi al-amin. Dia pakar dalam bidang apa? Qawi. Dia amanah dan berintegriti ke tidak? Amin. Jadi prinsip memilih pekerja di dalam Al-Quran Allah Ta'ala rakam atas lidah seorang wanita yang barangkali namanya Safura. Nama itu tidak penting, tetapi ia datang daripada seorang wanita. Subhanallah. Musa alaihi salam punya sifat qawi kerana membantu seorang diri. Seorang diri membantu memberikan minuman kepada kambing-kambing wanita berkenaan. Dan bayangkan, lelaki-lelaki yang ada di situ tidak berani bertindak apa-apa, menunjukkan kekuatannya. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Wastawa, tubuh dia, macam saya kupas minggu lepas,
tubuhnya menyerlahkan kegagahannya. Tumbukannya saja telah menyebabkan kematian seperti kita ulas minggu-minggu sebelumnya. Qawi, ya, dia memang membantu kami ayah dengan pantas dan berkesan. Dan dia juga amin ayah. Dia tak jenguk pun mata kami. Dia tak jeling pun mata kami. Kami nak ucap terima kasih pun tak sempat. Dia dah beralih daripada kami. Pergi pada pokok dia bersandar tadi. Saya nampak selipar dia pecah ayah. Saya nampak kaki dia berdarah ayah. Saya nampak dia lebih memerlukan makanan berbanding kambing-kambing ini. Dia mengutamakan kambing-kambing ini berbanding dirinya sendiri. Saya nampak daripada jauh ayah. Dia berdoa pada Allah. Orangnya adalah orang yang beragama sebagaimana kita ayah. Dia menyembah Allah yang Esa macam kita ayah. Maka wanita ini mengatakan dengan dua sifat ini pakejnya lengkap untuk bekerja dan ayah sebagai majikannya. Ayah terima cadangan ni. Ya, ayah terima cadangan tu. Wanita mestilah sekadar, wanita-wanita yang ada hari ini jangan jadi silent majority. Kena jadi orang yang boleh bercakap dan lebih penting lagi boleh mempengaruhi perubahan dalam organisasi berkenaan. Keputusan-keputusan yang penting-penting rupa-rupanya datang daripada idea-idea wanita-wanita. Macam aku ni wanita pula bercakapnya. Tetapi nak katanya begitulah harapan saya. Sebab saya pernah duduk di alam mahasiswa, Tia, ya. Kita pernah duduk di alam dunia kampus. Jadi pernah melihatlah, ya, adik-adik siswi-siswi yang ramai yang menggerakkan jawatan kuasa sebab lelaki-lelaki semua tak tahu pergi mana habis. Siswa-siswa ni pergi mana habis. Yang menggerakkan program-program adalah siswi-siswi. Tetapi pada masa yang sama, kita tak naklah siswi-siswi jadi aktivis sahaja. Kita nak siswi-siswi ni jadi safura. Jadi orang yang boleh propose kepada orang-orang lelaki, termasuk ayah mereka sendiri, apa yang lebih baik untuk ayah. Gitu. Itu nombor 2, ya. Okey. Yang ketiga, ya, kita juga nak belajar di sini yang ketiga. Hikmah Musa alaihi salam menerima cadangan untuk berkahwin. Itu kita nak bincang. Dan yang keempat, apa hikmah dia mengembala kambing? Tuan-tuan, Allah Ta'ala mengatur Musa di mana dia tidak berkeluarga di Mesir tau. Allah mengatur beliau dapat rezeki jodoh di Madian. Dekat Mesir tu dia selebriti, dia influencer. Tapi akhirnya tak kahwin pun dengan sesiapa. Dekat Madian, rezeki pertama dia adalah dia ditawarkan untuk berkahwin. Rezeki apakah ini? Allahu Akbar. Dia hanya perlukan makanan. Dia hanya perlukan keamanan. Dia hanya perlukan someone untuk beritahu yang kau akan selamat duduk dalam hostel aku, dalam rumah aku. Tetapi Allah Ta'ala beri lebih daripada tu. Mana tidak gembiranya Musa yang sedang kesepian, yang sedang bersendirian. Dia mendapat rezeki Allah. Dia mendapat, ya, isteri yang salihah. Lalu soalan saya adalah, agaknya kenapa Allah atur Musa ni alaihi salam dia kena kahwin dulu baru jadi rasul? Sama macam Nabi SAW. Kena kahwin dulu baru jadi rasul. Ya? Kerana apa? Kenapa? Dan kalau kita ambil dari riwayat Israiliyat, dia siap ada 2 orang anak lagi sebelum dia pergi Tur Saina dan berkata-kata dengan Allah dalam perjalanan pulang ke Mesir. Adakah anda ada pendapat apa hikmah Allah jadikan orang-orang besar yang mengubah dunia ini, rasul-rasul hebat yang membebaskan hamba-hamba Allah daripada kezaliman, memerdekakan mereka daripada kezaliman, mereka jadi ayah dulu. Mereka jadi suami dulu. Di sini kita belajar satu benda, tuan-tuan. Bagaimana anda nak membimbing rakyat, masyarakat, kaum? Macam mana anda nak tarbiyah kaum kalau anda tidak bermula dengan anak-anak anda? Bagaimana anda nak mengubah manusia kalau anda tidak belajar mengubah pasangan anda? Mulakan dengan realistik. Belajar membawa perubahan dalam kumpulan kecil terlebih dahulu, namanya usrah.
Mulakan daripada circle of influence yang kecil. Ya ayuhan nabi. Ya, mulakan daripada keluargamu dulu, bimbing dia orang. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. And then barulah kamu membimbing rakyat, community, masyarakat. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Cantik Allah Ta'ala susun surah At-Tahrim. Dia kena starting daripada family, barulah keberkesanan institusi kekeluargaan akan memberi kamu pengalaman untuk membangunkan masyarakat, membangunkan umat. Sebab tu ulama tafsir kata apa? Bila Nabi Lut kata kepada kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, ni anak-anak perempuan saya ni, kenapa tak nak mereka pergi ambil sesama lelaki? Dan kenapa nak ambil tetamu-tetamu saya, yakni para malaikat yang Nabi Lut tak tahu lagi itu malaikat, tetapi mereka dalam rupa paras lelaki-lelaki yang tampan. Nabi Lut bercakap, kenapa tak ambil anak-anak perempuan saya? Para ulama mentafsirkan antaranya adalah anak-anak perempuan itu bukan bermaksud anak perempuan Nabi Lut. Ia bermaksud wanita-wanita yang ada di negeri ini. Kenapa tak kahwin? Kenapa tak ambil mereka sebagai pasangan? Kenapa duk ambil sesama lelaki? Hello, what's happened to all of you? Banati hunna atharu lakum. Kerana Allah Ta'ala menggambarkan setiap Rasul yang diutuskan umpama ayah kepada kaumnya. Setiap Rasul yang diutuskan, kaum-kaum perempuan itu umpama banat kepada Rasul berkenaan. Sebab pendekatan kasih sayang seorang Rasul. Jadi kembali kepada cerita mengenai Safura tadi. Jadi Allah Ta'ala mengajar, ya, penting pendakwah ini, ya, apabila nak berdakwah, dia kena mula daripada keluarga dulu. Kita risau, takut gairah online sana, online sini, kuliah sana, kuliah sini. Tetapi isteri kat rumah tu tidak dapat merasakan kebaikan suami. Suami berdega-dega pegang mikrofon, bercakap tentang Rasulullah, suami yang romantik. Tapi isteri kat rumah tak rasa pun cik abang tu romantik. Berdegar-degar bercakap tentang cara Rasulullah tarbiyah anaknya Fatimah. Berdegar-degar bercakap tentang dakwah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub kepada anak-anak. Tetapi anak-anak kat rumah tak dapat kasih sayang si ayah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa cakap benda kau tak buat? Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Kau cakap benda kau tak buat. Semoga Allah pelihara kita lah. Dan doakan saya pun jadi orang yang dapat bercakap dan buat apa saya cakap. Risau juga kita cakap dan kita akan diuji dengan apa kita cakap. Ya. Jadi Allah Ta'ala nak ajar, nak bawa perubahan ni, tengok Nabi SAW. Dia starting daripada isterinya Khadijah. Dia starting dengan keluarganya. Ali ada hubungan dengan Nabi. Abu Bakar ada kaitan dengan Nabi. Orang-orang yang rapat dengan Nabi, Osman bin Affan. Jadi semua ni ada kaitan keluarga. Ibda' binasik wadu'u usratak wa ghairaka. Jadi ini nombor 3 kita belajar. Hikmah Nabi Musa kahwin dulu. And then baru berurusan dengan 600,000 Bani Israel. Sebab apa? If you want to be a good leader, must begin with your family. Kena mula daripada kumpulan kecil. Sebab kita ni kalau dah biasa bercakap kasar pada orang, tiba-tiba kahwin, masa itulah akan Allah Ta'ala uji kesan cakap kasar tu pada isteri. Abang ni cakap kasar sangat. Saya tersentuh di hari pertama perkahwinan. Kita pun belajar baiki diri kita. Ya ke kasar sangat ke? Abang bukan cakap baik ke apa? Abang cakap kasar sangat. Anak-anak menjadi kayu ukur. Kita cakap baik ke tidak? Anak-anak buat hal dalam rumah. Dan cara kita tegur, pasangan kita akan tegur kita. Abang kasar sangat cara macam tu bang. Rasanya tu bukan cara nak didik anak bang weh. So kita belajar. Dan bila kita berjaya belajar kamus psikologi dalam rumah tangga 10 tahun, itu kamus yang sangat mahal dalam kepimpinan Bani Israel nanti. Kalau kau tak belajar, kalau kita tak belajar berkasih sayang kepada anak yang nakal, macam mana nak bersabar dengan kaum yang biadab? Subhanallah. Jadi Nabi Musa ada kekuatan untuk bersabar dengan kaumnya sebab dia ada pengalaman tarbiyah anak-anak dia. Ya. Okey, itu nombor 3 kita belajar. Ya. Nombor 3 kita belajar.
Dan izinkan saya habiskan satu lagi sebelum saya buka soal jawab. Hikmah beliau mengembala kambing. Ini menarik. Kerana perjanjian itu membabitkan mengembala kambing. Ya, subhanallah. Nabi Musa kebuluran, tetapi dia nampak ada kambing lebih kebulu daripada dia. Dia sanggup bagi makanan pada kambing-kambing itu terlebih dahulu. Dia tolong bawakan air kepada kambing-kambing itu. Nah, sekarang rezeki Allah Ta'ala bagi. Kerana kau tolong kambing, dapat air, kau dapat air. Kau dapat makanan. Kau dapat kediaman. Subhanallah. Maka jangan underestimate tuan-tuan kalau tuan-tuan bantu sesiapa pun. Jangan underestimate walau kecil mana pun anda bantu, dengan berapa sen pun anda bantu, asalkan ikhlas. Ya. Dan Musa alaihi salam mengembala kambing selama 10 tahun. Beliau tidak mengeluh kalaulah saya tak lari daripada Mesir. Dia tak mengeluh kalaulah saya tak bunuh lelaki itu. Dia tak pernah mengeluh kalaulah saya tak turun waktu lunch hour pergi bantu Bani Israel. Semua benda tu tak jadi. No, kita kena move on. Kita kena mara ke depan sambil mengembala kambing, tuan-tuan. Agaknya apa yang dipelajari? Yang bercakap ni sedap lah, tak pernah mengembala kambing pun. Tapi saya ada baca lah beberapa karya yang mengkaji tentang kenapa Rasul-Rasul mengembala kambing. Ya, mereka mengembala kambing sebelum mengembala manusia. Kenapa? Kambing bukan unta. Kambing makhluk yang bukan mudah untuk menerima arahan. Dan selama 10 tahun wa ahushu biha ala ghanami. Ya. Baginda menjatuhkan daun-daun untuk menjadi makanan kepada kambing-kambingnya. Dengan tongkat baginda. Baginda memelihara keselamatan kambing-kambing berkenaan. Kalau saya boleh tanya, apa agaknya hikmah Nabi Musa, Nabi yang paling banyak cerita dalam Al-Quran, Nabi yang paling banyak bertemu dengan sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'raj, Nabi yang menjadi mentor besar sallallahu alaihi wasallam, tetapi beginning dia punya career sebagai Rasul adalah sebagai pengembala. Jadi, ya, antara hikmahnya lah saya bagi tahu jawapannya. Menurut Dr. Antonio Syafi'i dalam buku beliau daripada Indonesia, pakar ekonomi, beliau mengenal pasti ada 5 flow, step, kelebihan orang mengembala kambing yang menyebabkan dia menjadi leader yang sangat baik di masa akan datang. Ya, Nabi Daud, kalau anda pernah dengar cerita Nabi Daud, tetapi bukan cerita baginda dalam Quran lah, cerita dalam Israiliyat, di mana Daud ini mengembala kambing. Antara cara dia menjaga kambing adalah dia akan melastik, ya, serigala-serigala yang cuba nak membaham kambing-kambing. Sebab tu dia adalah sniper. Dia adalah pelastik yang tepat. Ya, pelastik yang tepat. Sehingga Jalut dikatakan mati kerana lastik yang tepat kena di bahagian mata Jalut, raja, ya, kepada tentera kafir yang sangat ramai memerangi Talut. Jadi mengembala kambing bukan career yang hina, ia adalah career yang mulia. Ya. Pertama sekali mengembala kambing mengajar kita pathfinding. Mengenal pasti tapak padang rumput yang fresh, hijau rumput-rumputnya dan bukan milik orang. Yang kedua, mengembala kambing mengajar kita directing, iaitulah memberikan arahan kepada kambing-kambing berkenaan. Dan ia bukan mudah. Anda memerlukan kepadurutan. Anda memerlukan kepada cerita Ahmad Al-Bab, macam mana kambing yang terlepas. Ya. Yang ketiga, selepas directing, anda memerlukan kepada controlling, di mana anda sepanjang memberikan arahan kepada kambing-kambing berkenaan kena memastikan tak ada kambing terlepas. Sebab kambing terlepas maknanya dia keluar daripada jamaah dan dia dalam bahaya. Dan yang keempat, mestilah pemilik pengembala kambing berkenaan ada kemahiran untuk protecting sepanjang kambing-kambing berkenaan memakan rumput daripada bahaya-bahaya seperti pencoroboh, pencuri dari kalangan manusia. Ya, dan akhir sekali adalah reflecting. Ya, sepanjang mengembala kambing, dia bukan sekadar anda dengan kambing, tetapi anda dengan langit, dengan awan, dengan pelangi, dengan burung, dengan pokok, dengan flora, dengan fauna, dengan matahari, dengan siang, dengan malam, dengan maghrib, dengan subuh. Anda sedang berinteraksi dengan alam. Itu kamus yang mahal sebagai bakal pemimpin masyarakat. Itu kamus
pemimpin dunia, namanya Rasul-Rasul. Jadi saya ulang balik ya. Pada mengembala kambing itu ada 5 step kepimpinan, kata Dr. Antonio Shafii. Pathfinding, anda kena kenal pasti padang rumput kambing-kambing anda. Bermaksud, anda kena jelas wawasan. Anda nak bawa kaum anda ke mana? Maka Musa jelas. Dia nak bawa kaumnya bebas daripada Firaun menuju ke Baitul Maqdis. Nombor 2, directing. Dia kena ada kemahiran memberi arahan yang jelas. Anda bacalah cerita Nabi Musa. Baginda punyai kemahiran dan kelebihan tersebut. Nombor 3 tadi apa dia? Controlling. Memastikan istiqamah. Tidak ada Bani Israel yang meninggalkan jamaah. Mereka kekal duduk dalam komuniti masyarakat Muslim dan tidak kembali ke Mesir, ya, dengan perangai-perangai lama mereka. Yang keempat adalah protecting, ya, memelihara Bani Israel daripada gangguan syaitan, daripada gangguan-gangguan yang menyebabkan mereka boleh kembali kepada jahiliyah. Dan akhir sekali adalah reflecting. Nabi Musa selalu bertafakur tentang kebesaran Allah di sebalik baginda, ya, memimpin dan quote in quote mengembala Bani Israel. Jadi mengembala kambing itu sangatlah kerjaya yang membina kepimpinan. Itu nombor 4 ya. Itu nombor 4. Dan akhir sekali kita genapkan 5 pengajaran yang boleh kita belajar daripada cerita Musa AS dengan Syekh yang tua ini, ya, adalah hubungan yang baik antara majikan dengan pekerja. Sedar tak sedar, ayat 27 ini ada cerita tentang kualiti majikan, iaitulah majikan jangan beri kerja yang membebankan. Majikan kena ada perjanjian dua pihak. Majikan yang bernama Syekh yang tua ini menunjukkan dia adalah seorang pendengar yang baik. Kita perlukan majikan, ketua-ketua organisasi yang ada kualiti sebagaimana Syekh ini, ya, Juthrum ini, di mana waqassa alaihi al-qasas, menunjukkan lelaki ini, orang tua ini, ya, punyai kelebihan mendengar. Dia suka, dia bukan dia bukan mendengar saja, dia berminat untuk mendengar. Pemimpin yang baik must begin with a quality, iaitulah a good listener. Sebab tu antara tafsiran lain kepada Syekh, ya, wa abuna syaikhun kabir, yang dilafazkan oleh wanita Madian ini kepada Musa sebelum ini, dia bukan sekadar orang tua. Syaikhun kabir juga bermakna ketua yang sudah berpengalaman lama di tempat yang bernama Madian. Ini menunjukkan orang tua kepada dua wanita Madian ini bukan hanya sekadar orang tua yang sudah lemah tulangnya, ototnya, rambutnya sudah berubah putih, tetapi dia adalah leader kepada kaum Madian. Jadi kualiti seorang leader antaranya adalah majikan boleh mendengar masalah pekerja. Dan Musa AS dapat luah sepenuh hati sehingga menjadi nama surah ini Al-Qasas. Wa qassa alaihi al-qasas. Nak katanya Musa dapat luah kepada bakal bosnya ini, yang juga bakal mertuanya ini, dia dapat luah kepada Syekh ini tanpa sebarang orang panggil mencelah, tanpa sebarang boleh tak kita sambung esok Musa? Majikan tu tak buat begitu pun. Dia sampai seronok sharing moment, sampai tak sedar dah berjam-jam dah yang proses interview tu berlaku. Musa seronok bercerita. Sampai kepuasan emosi ini menjadi sebab penting seseorang pekerja konsisten di sebuah organisasi. Dia ada ketua yang memang mendengar dengan sangat teliti cadangan-cadangannya. Tadi babak apa tadi tuan-tuan? Tadi babak anak perempuan dia mencadangkan, ayah dengar. Dan sebelumnya Musa meluahkan isi hatinya. Musa mendedahkan profil picture-nya. Musa mendedahkan dia ni siapa? Dia mendengar. Ini menunjukkan kualiti ini, kualiti yang hilang pada hari ini. Ya, saya pun cuba jadi majikan yang begitulah. Ya, kepada anak-anak buah saya yang bekerja di rumah ni. Ya, work from home memang mencabar. Ya, kadang kita rasa bekerja ke daripada rumah tu. Tetapi sekali lagi di sini kamu mesti jadi orang yang jangan judge apa-apa
melainkan dengar dulu laporannya apa. Ya, jangan judge apa-apa. Ya, melainkan kita jadi orang yang benar-benar mendapat maklumat yang sahih. Dan kualiti majikan seterusnya kita dapat belajar daripada sini adalah, ya, dia sangat faham apa yang boleh membebankan bakal pekerja dia. Sebab itu Syekh yang tua ini berkata, ya, Syekh yang tua ini berkata, aku nak 8 tahun. Tetapi kalau dapat 10 tahun pun cantik. Tetapi aku tak nak bebankan engkau. Kalaulah semua majikan-majikan, ya, dan kalaulah pertubuhan, ya, hak asasi pekerja, ya, dapat mengangkat ayat ini, alhamdulillah. Apa dia? Wa ma uridu an asyqa alaik. Wa ma uridu an asyqa alaik. Aku tidak bermaksud untuk memberikan kesulitan kepada kamu. Ya, dia pekerja kita. Dia macam berhutang lah dengan organisasi. Nak dapat gaji kena kerja. Kerja, ya, mesti, ya, dilakukan baru dapat gaji pendapatan. Tetapi majikan kena ada sifat caring. Dah faham-faham lah kalau kerja daripada rumah tu, dia ada anak, dia tak pergi sekolah, ya. Dia ada, ya, dia ada isteri yang barangkali memerlukan pertolongan, bang beli cili ke apa kan. Jadi kita pun kena ada sifat memahami dan tidak mahu terlalu membebankan. Kalau dah kerja kat rumah, tak kala expectation kita macam bekerja dekat office. Yang penting apa yang diamanahkan oleh organisasi ditunaikan, ditugaskan, dilaksanakan dengan flexible hours ke apa, tak kisahlah. Tetapi majikan kena ada prinsip Syekh ini. Wa ma uridu an asyqa alaik. Aku tak nak bebankan kamu sangat, ya. Kamu boleh pilih, ya, 8 tahun atau 10 tahun. Dan berdasarkan cerita Ibnu Abbas tadi dalam Sahih Bukhari, kerana semangat bekerja, kerana majikannya begini kualitinya, patut 8 tahun dia extend sampai 10 tahun. Subhanallah. Majikan tak suruh 8 tahun sahaja perjanjian, tetapi dia extend 10 tahun. Ini menunjukkan bila majikan itu ada kualiti, bila ketua tu ada kualiti, maka insya-Allah anak-anak buah ni akan bekerja lebih masa, lebih tahun tanpa kamu suruh, dan mereka tak rasa beban. Ya, jadi faktor-faktor motivasi pekerja ini mesti mengambil kira. Dan hebat cerita-cerita Quran, ada sisi-sisi psikologi, ya, dapat kita lihat, ya, di dalam ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Jadi itulah 5 lebih kurangnya kalau saya boleh kongsikan. Ya, apa-apa soalan silakan boleh ajukan, apa-apa perbincangan boleh diajukan. Wallahu a'lam.